saksikan. Kontrak lebih 2,000 guru COS akan disambung. Pengembara Malaysia Thailand kini boleh guna PAS sempadan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Berita Wilayah 5 Mei 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Juga lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Kuala Lumpur turut mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Khabar gembira yang dinanti-nantikan, 2,600 guru kontrak perkhidmatan COS ambilan Jun 2020 kini terjawab apabila kontrak mereka dijangka disambung selama 2 tahun. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razzie Jidin berkata perincian mengenainya akan diumum dalam masa terdekat selepas perbincangan antara kementeriannya dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP selesai. Ada cerita-cerita yang kata nanti tak dapat gaji bulan 5 dan sebagainya. Itu tidak tepat. Ya. Kita sedar keperluan untuk kita memastikan kebajikan guru-guru ini sentiasa terpelihara dan kita sedang mengambil tindakan sewajarnya. InsyaAllah everything will be good, tetapi berdasarkan peraturan sedia ada, berdasarkan tata cara sedia ada, dan pihak SPP, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan selaku pihak berkuasa melantik akan mengikuti segala peraturan. Menurutnya, perbincangan telah diadakan sejak awal lagi namun tiada sebarang pengumuman. Mengulas tentang lantikan tetap, ia tertakluk di bawah bidang kuasa SPP selepas proses tapisan. Beliau ditemui pada majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di kediamannya di Keterih. Dalam perkembangan lain, Dato' Dr. Razzie berkata pihaknya akan memperincikan tindakan yang boleh diambil mengenai isu guru bersara awal. Kajian menyeluruh mengambil kira data sejak 2017 kerana perkara sama berlaku dalam perkhidmatan awam lain. PAS sempadan kini boleh digunakan pengembara dari Malaysia dan Thailand untuk memasuki kedua-dua negara bermula hari ini. Menurut Exco Hubungan dan Kerjasama Sempadan Perlis, Ruzaini Rais, kelonggaran hasil persetujuan antara Malaysia dan Thailand untuk kembali merancakkan pembangunan. Pengembara atau pelancong yang ingin menggunakan PAS sempadan hanya perlu membuat permohonan dalam tempoh 24 jam sebelum perjalanan ke Thailand. Mereka yang menggunakan border pass mendapat beberapa kelonggaran yang telah diberikan. Pertama sekali untuk mereka pengembara yang daripada Malaysia yang hendak ke Thailand, kelonggaran cuma dia perlu daftar dengan aplikasi Thailand, aplikasi daripada Thailand punya aplikasi. Kemudian selepas itu pihak Thailand akan memberi masukan selama 3 hari lah. Bagi rakyat Thailand pula, mereka dibenarkan menggunakan PAS sempadan untuk masuk ke Malaysia dengan syarat lengkap vaksinasi. Manakala pemegang pasport antarabangsa masih tertakluk kepada syarat sebelum ini, termasuk perlu membeli perlindungan insurans dan membuat saringan kesihatan. Beliau meninjau pembukaan semula pintu sempadan di ICQS Padang Besar.
Sabah merekodkan 310 kemalangan dengan 4 kematian sejak pelaksanaan Op Selamat sempena musim perayaan ini. Laporan lanjut kita ke Kota Kinabalu bersama Rita Aloysius Malik. Silakan Rita. Baik Sahih, sejumlah 4 kematian akibat nahas jalan raya direkodkan di Sabah sepanjang 5 hari pelaksanaan Op Selamat sempena Aidilfitri bermula 29 April lalu, manakala 310 kes kemalangan turut dilaporkan dalam tempoh sama. Menurut kenyataan Timbalan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik KJSPT Sabah, Deputi Superintendent DSP Jimmy Paniau, kes kemalangan maut yang direkodkan menunjukkan penurunan sebanyak 6 kes berbanding Op Selamat 2019. Bagaimanapun, kadar kes kemalangan meningkat sebanyak 36 kes berbanding tempoh sama 2 tahun lepas. Sementara itu, jumlah kes cedera parah yang direkodkan juga menurun sebanyak 60%, manakala kes cedera ringan meningkat sebanyak 33% pada Op Selamat tahun ini. Seorang lelaki 52 tahun diselamatkan pasukan mencari dan menyelamat Gunung Kinabalu Mosar selepas mengalami sesak nafas akibat sindrom akut gunung AMS di kilometer 5.3 Gunung Kinabalu semalam. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, panggilan kecemasan berhubung kejadian tersebut diterima pada pukul 2.15 petang. Sejurus itu, pasukan Mosar bersama Ranger Taman-Taman Sabah bergegas ke lokasi sejauh 5 km dan memberi rawatan awal kepada mangsa. Mangsa kemudian diusung turun ke Pondok Timpohon dan operasi tamat pada pukul 8.20 malam. Operasi penyelamatan melibatkan 6 anggota Mosar Balai Bomba dan Penyelamat Ranau diketuai Felix Taimin, 3 Malim Gunung dan Agensi Taman-Taman Sabah. Penduduk di Ibu Negeri memilih untuk kekal memakai pelitup separuh muka di dalam dan luar bangunan meskipun kerajaan telah melonggarkan SOP pemakaian pelitup separuh muka sejak 1 Mei. Rata-rata yang ditemui RTM di sebuah pusat beli belah di Penampang menyifatkan pemakaian pelitup separuh muka antara langkah terbaik mengelak jangkitan COVID-19 memandangkan virus itu berada dalam komuniti. Saya rasa ada lebih baiknya kekalkan penggunaan mask sama ada dalam permis ataupun di luar sebab kita tidak tahu keadaan COVID yang sebenarnya sebab dia secara tiba-tiba dia ada di mana-mana kita tidak tahu. Bagi saya itu atas diri sendirilah kalau kita mau elak daripada penyakit COVID ni kita pakailah mask sentiasa. Walau macam mana pun kerajaan persatuan sudah bagi kita kelonggaran kan. Tapi bagi diri saya masih lagi takut. Ya, habis kita tidak tahu. Di mana-mana kita pergi pun kita tidak tahu. COVID itu di mana-mana pun ada bahasa rasa. Kalau demi kesehatan saya teruskan pakai. Dan saya ada budak kecil di rumah lagi. Jadi saya salah pakai. Saranan seorang ramai teruskan pakai kalau selesai. Demi kesehatan sendiri. And then untuk budak-budak yang belum pernah vaksin lah. Kalau bagi saya teruskan saya lah luar dan dalam. Sebab kita tidak tahu penyakit ini kita tidak nampak. Kan dia melalui udara jadi kita tidak tahu di luar ke dalam ke kita tidak nampak. So lebih baik teruskan saja. Saya pilih untuk teruskan kekal luar dan dalam pakai mask. Pada 27 April lalu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mengumumkan pemakaian pelitup separuh muka di luar bangunan dan kawasan terbuka tidak diwajibkan namun adalah atas pilihan individu. Bagaimanapun, pemakaiannya di dalam bangunan dan pengangkutan awam adalah wajib. Kawasan Rukun Tetangga KRT disaran mempergiatkan aktiviti perpaduan bersama masyarakat dalam fasa peralihan ke endemik. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik berkata, usaha itu bagi merealisasikan konsep keluarga Malaysia dengan lebih praktikal melalui pelaksanaan secara bersemuka.
Menurut Datuk Robert, kerajaan telah memberi kelonggaran SOP. Justru semua KRT perlu memanfaatkan peluang tersebut bagi meningkatkan kerjasama dalam kalangan ahli KRT. Oleh kerana kelonggaran SOP COVID-19 telah pun diberikan oleh kerajaan, jadi dengan konsep keluarga Malaysia, saya mohonlah kepada semua KRT yang ada di daerah Keningau dan khusus di Dun Bingkor ini dapat pelbagaikan aktiviti yang bersama dengan golongan ahli-ahli KRT lah. Datuk Robert yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bingkor berkata demikian ketika ditemui RTM selepas menghadiri program sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat KRT Kampung Riting di Keningau. Tambahnya, sebagai langkah pencegahan, orang ramai dinasihatkan untuk terus mematuhi SOP bagi mengelak jangkitan COVID-19. Hobi lazimnya dikaitkan dengan aktiviti sukan, hiburan maupun rekreasi seperti mengumpul barangan, hiking ataupun menghasilkan sesuatu karya. Namun berbeza bagi Eddie Samon Layun, 40 tahun, berasal dari kampung Dungang Tuaran yang menjadikan kerja amal sebagai hobi. Kini mampu bergerak dengan badan amalnya dikenali sebagai D Layun Charity Activity atau DELCA. Semenjak kecil, Eddie Samon atau Dilayun telah dididik untuk membantu golongan memerlukan. Sebelum penubuhan DELCA pada tahun 2000, Dilayun bergerak sendiri membantu penduduk di kampung di daerah kelahirannya. Tujuan DELCA ini diasaskan sebenarnya adalah untuk mendekati masyarakat kita. Sebab saya faham kadang bila ada orang yang susah, tidak ada orang yang membantu dan melihat mereka. Bermula menyumbang pakaian terpakai, kini aktiviti kebajikan beliau melibatkan sumbangan keperluan asas seperti beras, pakaian, peralatan sekolah dan sumbangan kewangan kepada mereka yang memerlukan, khususnya golongan B40 dan OKU. Selepas tuaran, Dilayun turut mengorak langkah ke Kudat, Kota Marudu, Papar dan Ranau dengan kerja amalnya. Bermula daripada tahun 2016 dan kami banyak join aktiviti-aktiviti bersama Mr. Dilayun. Contohnya macam kami memberi sumbangan makanan, ada juga kami melawat rumah orang tua-tua di Sri Pichet Kinarut. Bersama DELCA ni kami harap berterusanlah sentiasa berbuat baik dan kebaikan dengan rakyat dan komuniti di Sabah. Saya terlibat charity DELCA ini waktu saya MP Kiki Dungang 2019. Saya sangat senang hatilah saya berada di dalam DELCA sebab saya dapat ikut sama DELCA untuk membantu orang-orang kampung yang memerlukan. Saya sendiri membantu dari segi membuat pembungkusan makanan, dan selain daripada pembungkusan makanan, saya juga membantu menghantar makanan keperluan kepada penduduk yang memerlukan. DELCA turut mewujudkan tabung makanan di Kiulu selain melaksanakan kerja-kerja pembaikan rumah. Dan saya amat gembira kerana mereka membantu kami membaiki tangga dengan jing sama tandas dan semua barang-barang makanan yang kena bagi. Saya amat berterima kasih. Dorong bantuan anak saya dapat dorong tip kena bagi. Bantuan yang diberikan selama kami yang kami kena tolong ialah susu, pampers, beras, untuk makanan harian lah begitu. Dari tahun 2000 sehingga kini, DELCA membantu lebih 160 keluarga dan 5,000 individu menerusi 160 siri aktiviti kebajikan. Bagi Dilayun, aktiviti ini masih menjadi hobinya kerana bagi beliau, kekayaan yang kekal adalah sedekah yang tak putus. Semoga usaha DELCA ini menjadi inspirasi kepada belia lain terus membantu golongan memerlukan. Baik, paparan berita tadi mengakhiri perkembangan dari negeri di bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Rita. Untuk laporan cuaca semasa di seluruh negara, langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Hussein.
Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini, terlebih dahulu kita melihat paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa. Baik, bagi semenanjung Malaysia, seperti diramalkan, hujan berserta rebut petir kini sedang berlaku melibatkan pedalaman dan juga pantai timur semenanjung Malaysia. Yang mana buat masa kini hujan lebih tertumpu di negeri Kedah, pedalaman di negeri Perak serta di bahagian timur melibatkan di negeri Terengganu. InsyaAllah hujan yang berlaku ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Berikutan hujan yang berlaku di bahagian pedalaman akan terus bergerak menghala ke pantai timur menjelang ke malam nanti. Bagi negeri-negeri lain seperti di Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di negeri Johor buat masa kini dalam keadaan baik. Tiada hujan yang berlaku dalam keadaan yang agak cerah. Keadaan ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Dan menjelang ke awal pagi nanti, kita jangkakan hujan berserta petir akan mula berlaku di sekitar pesisir pantai melibatkan di negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di negeri Johor di sepanjang pesisir pantai melibatkan Selat Melaka, begitu juga pesisir pantai di negeri Perak. Baik, bagi negeri Sabah pada kini keadaan yang berbeza pula jika dibandingkan dengan pantai barat di semenanjung, yang mana di negeri Sabah pada kini hujan berserta rebut petir kini sedang berlaku melibatkan di hampir kesemua bahagian di negeri Sabah, yang kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Bagi negeri Sarawak, kita juga jangka ianya akan berlaku di hampir kesemua bahagian melibatkan di negeri Sarawak. Tetapi buat masa kini, hujan dan juga rebut petir kini sedang berlaku melibatkan di bahagian barat dan juga di bahagian tengah di negeri Sarawak buat masa kini. InsyaAllah pada malam nanti kita jangkakan hujan akan berlaku pula di sekitar di bahagian pedalaman yang melibatkan di bahagian Limbang, di bahagian Kapit dan juga di bahagian Seri Aman menjelang ke lewat malam nanti. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati dan peka dengan amaran serta ramalan yang dikeluarkan oleh Map Malaysia. Baik, bagi kawasan perairan, buat masa kini amaran angin kencang serta ombak bergelora kategori pertama masih lagi dikekalkan melibatkan kawasan perairan Kondor, Reef North dan juga Layang, dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke hari ini. Jadi keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan negeri selaut, juga pada aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca, serta anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh keluarga Malaysia. Syukur kehadrat ilahi kita masih diberi peluang untuk menyambut Aidilfitri pada tahun ini walaupun perjuangan menentang pandemik COVID-19 masih belum tamat. Fasa peralihan ke endemik bukanlah satu titik untuk kita alpa dengan budaya norma baharu yang telah kita amalkan. Sentiasalah patuh dengan SOP yang ditetapkan. Raikan Syawal dengan selamat. Maaf zahir dan batin.
Mempunyai jahitan yang halus serta penggunaan fabrik baldu berkualiti tinggi yang diimport khas menjadikan songkok gundal pilihan orang ramai setiap kali musim perayaan maupun dipakai ketika majlis kerajaan rasmi. Maka tidak hairanlah keistimewaan dimiliki songkok gundal turut menjadi pilihan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah serta kerabat Istana Pahang. Muhammad Hazwan Azman ada laporannya. Bagi pengusaha songkok gundal Ismail Ahmad Gundal 62 tahun, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong memakai songkok bersaiz 22 suku dengan ketinggian 4 inci menggunakan fabrik baldu jenis crown. Songkok yang serupa turut ditempa anak anda baginda iaitu pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah. Macam ni ketinggian 4 inci, depan ni 3 inci setengah. Gunung ni setengah inci. Jadi 4 inci. Nama dia panggil songkok tinggi 4 inci. Yang tuanku punya, dia nak rata macam ni. Rata macam ni. Ketinggian dia 4 inci. Tanah gunung. Tengku istana 3 inci setengah rendah sikit. Menceritakan lebih lanjut, Ismail mempelajari serta mewarisi kemahiran pembuatan songkok ketika berusia 18 tahun daripada arwah bapanya, Ahmad Gundal Muhammad Contor. Bapak lah yang menyuruh buat sebab dia kira tak adalah pengganti dia kalau dia meninggal ke apa ke. Jadi tak ada orang nak buat. Jadi saya lah. Selepas habis sekolah tahun 77, terus saya belajar dengan dia. Sampailah sekarang. Songkok gundal dihasilkan dalam dua jenis variasi iaitu rata dan gunung yang bermaksud ditinggikan pada bahagian kiri dan kanan kepala songkok. Antara komponen penting digunakan dalam pembuatan songkok gundal ialah kain baldu dari Jepun, Jerman, Korea Selatan dan England selain kain satin sebagai lapisan dalam songkok. Songkok yang dihasilkan bermula dari saiz 16 inci hingga 26 inci, memerlukan masa sekitar 2 jam untuk disiapkan setiap satu. Bagi pelanggan, songkok gundal menjadi pilihan berbanding songkok yang dibuat secara komersial kerana kualiti yang dimilikinya. Saya mula-mula tu saya tengok pada abang saya ikut dia kata songkok ni okey. So saya ikut pergi kedai ni. So lama jadi macam memang berkenan lah. So dia punya kualiti pun okey, design dia pun tak lah kata maknanya kita boleh pakai. So tu yang saya pilih. Memang tak beli kat mana lah, beli sini. Pernah bawa? Kalau itu apa dia biasa dulu kualiti songkok ni baldu dia tu. So kalau baldu tu ada banyak type kan, banyak jenis dia punya apa kualiti dia. Ada yang baldu tebal, ada yang nipis sikit, ada tu baldu kata baldu tapi kualiti dia tu tak berapa inilah. Tapi nampak ni baldu tu okeylah pada saya. Boleh lepas lah. Songkok gundal yang dipasarkan di premis toko Sinar Maju di Jalan Besar Kuantan dijual pada harga serendah RM49 hingga RM235 selain turut menyediakan perkhidmatan menukar baldu songkok mengikut permintaan pelanggan. Berbaju Melayu lengkap di pagi hari raya menjadi satu kemestian bagi sang jejaka. Namun tidak lengkap tanpa kehadiran songkok. Maka tidak harianlah songkok buatan Pak Ismail, songkok gundal ini menjadi buruan bagi mereka yang ingin tampil lebih segak dan eksklusif di pagi Aidilfitri nanti. Laporan Muhammad Hazwan Azman untuk Berita RTM. Pulang ke kampung namun memilih untuk menginap di hotel dan inap desa. Di Kelantan, trend ini menjadi pilihan setiap kali musim perayaan. Kenapa? Wartawan Fikri Zaib ada laporannya. Tidak berbangkit soal tiada lagi kemesraan antara ahli keluarga lain, khususnya ibu bapa yang sedia menanti kepulangan anak-anak perantauan pada musim perayaan ini. Sebaliknya, ia didorong oleh beberapa faktor, terutama melibatkan keselesaan serta keterbatasan pergerakan ahli keluarga. Sebab biasanya kalau hari raya, family kita ramai. And then kat rumah tu memang ramailah, bilik pun tak mencukupi. Jadi salah satu caranya adalah menginap dekat hotel lah. Hotel ni untuk menginap saja. Mungkin hari biasa tu kita boleh pergi makan sama-sama bersama keluarga. Dan waktu tidur tu kita baliklah hotel. Macam tu je lah. Dia ada 2-3 sebab. Pertamanya dari segi
convenience kawan-kawan nak mai jumpa. Yang keduanya di hotel itself dia ada kemudahan kalau dari segi makan dan penginapan semualah. Yang seterusnya mudah nak jumpa dengan orang. Kalau sebut hotel tu orang senang datang. Sementara itu, Setiausaha Kehormat Persatuan Hotel Malaysia, Meh Cawangan Kelantan, Muhammad Azrin Zainal Abidin berkata, lebih 2,000 hotel bernaung di bawah persatuan di negeri itu menerima tempahan memberangsangkan sejak minggu terakhir Ramadan sehingga ada yang mencapai 100% kapasiti penuh. Ada yang ambil panjang, tempoh panjang, ada yang paling minimum 3 hari 2 malam. Setiap hotel di Kelantan kita telah menawarkan harga promosi. Walaupun kita tahu ramai yang pulang, tapi pada masa sama pihak hotel mengambil inisiatif untuk menyahut surat kerajaan, membantu semua yang balik kampung untuk meringankan beban. Perusahaan hotel turut menekankan aspek keselamatan, terutama membabitkan prosedur operasi standard SOP pencegahan penularan jangkitan COVID-19. Trend dia, bila bilik penuh, orang dah muak makan kat rumah dengan daging whatsoever. Biasanya dia akan go for hotel punya makanan. Dan biasanya macam room service, kita punya outlets, biasanya akan penuh. Biasa di masa itulah akan congested dengan order whatsoever is that. So untuk tahun ni kita ensure that kita ada macam buat a buffet whereby kita cuba reducekan congested yang ada. Salam Aidilfitri, Fikri Zaib, Berita RTM. Perniagaan anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Seterusnya kita ke Sarawak. Antara tumpuan dari bumi kenyalang fokus ke arah dasar hijau bagi meningkatkan kemampuan sumber ekonomi negeri itu. Perkembangannya langsung bersama Buma Wen. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Sarawak akan memperkenalkan dasar hijau dalam meningkatkan kemampuan sumber ekonomi negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, dengan potensi Sarawak dalam penghasilan tenaga bersih, usaha penerokaannya harus disokong melalui perundangan. Sebagai satu-satunya negeri yang mempunyai dasar yang lebih mampu untuk mentransformasikan ke arah keadaan ekonomi hijau. Setakat ini, Sarawak menghasilkan 3 sumber tenaga boleh diperbaharui termasuk air, gas dan juga tenaga solar. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian kepada media selepas Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Dun Gedong di Kuching hari ini. Dedahnya lagi, usaha Sarawak dalam membangunkan sumber tenaga itu kini semakin mendapat pengiktirafan di mata dunia. Maka sebab itu mereka telah menjemput saya untuk memberi ucapan dalam Global Hydrogen Summit di Belanda, Rotterdam, dan saya akan pergi ke sana pada minggu depan dan akan memberi sedikit sebanyak dasar kita kepada dunia. Baik, sementara itu Gabungan Parti Sarawak GPS yakin akan memenangi kesemua 31 kerusi dan sentiasa bersedia untuk berdepan pilihan raya umum ke-15 PRU 15 akan datang. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ia bagi membolehkan suara Sarawak lebih kuat untuk dibawa ke Parlimen. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng turut berkata Sarawak berhasrat untuk berusaha memperkukuhkan Malaysia melalui caranya tersendiri. Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Dun Gedong di Kuching hari ini. Dalam pada masa yang sama, beliau turut menyuarakan komitmennya untuk mempertingkatkan kebolehcapaian perkhidmatan dari pekan itu ke Serian. Tambahnya, ia mampu dilaksanakan dengan pembinaan laluan jalan raya 4 lorong bagi memudahkan pergerakan keluar masuk ke kawasan itu.
Turut hadir pada majlis itu Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri dan bekas adun kawasan itu Datuk Muhammad Naruddin Majais. Petronas Dagangan Berhad PDB dan Petroleum Sarawak Berhad Petros hari ini mengumumkan penyempurnaan perjanjian pemindahan perniagaan dan langganan saham BTSSA untuk Petros Niaga Sendirian Berhad P Niaga. Menerusi satu kenyataan bersama Petros dan Petroleum Nasional Berhad, Petronas berkata perjanjian tersebut menandakan operasi perkongsian untuk perniagaan gas petroleum cecair LPG di Sarawak. Dalam kenyataan tersebut, bermula hari ini semua silinder Petronas dan Petros dipasarkan oleh Petros Niaga dan semua pengedar liquefied petroleum gas LPG Petronas sedia ada kini adalah pengedar LPG Petros. Menurut kenyataan itu juga, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petros, Janin Giri berkata ia adalah komitmen bersama pihaknya untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan LPG di Sarawak dengan menjadikan bahan api harian yang penting untuk rakyat Sarawak tersedia dengan lebih saksama, terutamanya bagi mereka di kawasan luar bandar. Tambahnya, pengoperasian tersebut merupakan perkongsian strategik memenuhi aspirasi Kerajaan Sarawak untuk perniagaan LPG kendalian Petros di seluruh negeri. Sementara itu, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif PDB Azrul Osman Rani berkata PDB komited untuk terus berkhidmat kepada masyarakat di Sarawak. Justru perkongsian itu adalah langkah strategik untuk menggabungkan kekuatan, pengalaman dan kecekapan kedua-dua syarikat minyak dan gas untuk menyampaikan perkhidmatan dan nilai yang unggul untuk pelanggannya di samping meningkatkan pasaran LPG di negeri ini. Saudara, Masjid Al-Kadim Sibu merupakan antara masjid tertua di Sarawak. Bermula sekitar tahun 2016, projek konservasi dan pemeliharaan masjid tersebut mula dilaksanakan. Kerja pemeliharaan yang amat rumit itu akhirnya siap dan Masjid Al-Kadim kini telah dibuka kepada orang awam pada 29 April. Wartawan Muhammad Al-Hadi Samsawi ada perinciannya. Kerja pemeliharaan masjid yang berstatus bangunan khazanah negeri Sarawak ini dilaksanakan membabitkan sekumpulan pakar konservasi Universiti Teknologi Sarawak UTS yang dilantik sebagai perunding projek. Masjid itu dah digazet sebagai harta heritage khazanah negeri Sarawak. Si boleh diroboh lagi. Yang akan di situ buat selama-lamanya. Okey. So this is the heritage building in Sarawak. Okay. InsyaAllah lah kalau jadi under heritage kita dapat, saya akan minta yang pihak kerajaan negeri untuk ada maintenance fund lah. Untuk maintain fund tu. Kerja pemeliharaan masjid ini dibahagikan kepada beberapa fasa. Ia bermula dari fasa pertama yang melibatkan kerja membaik pulih dan menukarkan semula bahagian bumbung kepada seakan bentuk asal yang menggunakan kepingan-kepingan kayu belian. Selain itu, menara masjid ini yang telah dirobohkan puluhan tahun lalu dibina semula dan rekaannya juga dibuat mengikut bentuk asal berdasarkan rekod gambar lama masjid ini. Seterusnya, jubin dan simen di lantai masjid itu dibuka semula untuk mengembalikan rupa asal lantai kayu masjid ini selain membaiki kerosakan-kerosakan yang ada. Sebelum memulakan apa kerja, memang kena cari dulu kerosakan tu. So, kerosakan tu ada yang boleh dilihat, ada yang tak boleh dilihat. Yang paling susah ialah kerosakan yang tak boleh dilihat. Sebagai contoh, ada tiang yang ditutupi oleh batu bata. Dari luar nampak okey, tapi sebenarnya dekat dalam tu kayu tu memang dah buruk. Selepas kerja membaiki kerosakan, pengindahan lanskap dan pengembalian bentuk asal masjid itu selesai, kerja pemasangan hiasan dalaman pula dimulakan. Hiasan dalaman masjid ini melibatkan pemasangan ukiran kayu bermotifkan ukiran Melayu yang ditempah khas dari Japara, Indonesia. Manakala pintu utama dan lampu dinding pula berinspirasikan Masjid Nabawi di Madinah. Bagi pintu masjid ini, hanya seorang pengukir diamanahkan untuk mengukir kesemua 10 set pintu mirip pintu Masjid Nabawi itu.
Kita tak nak apabila lain-lain, sebab hasil tangan ni bila orang lain yang buat, dia akan jadi lain. So seperti pintu ini, tempoh pembuatan dia untuk satu pintu adalah 4 hari. So satu set pintu adalah 4 hari. So bila kiranya setengah pintu tu, ke depan belakang dia 1 hari. Ukiran Asmaul Husna juga dipasang mengelilingi bahagian siling. Ukiran ayat suci Al-Quran juga tergantung dan tersusun indah di bahagian dindingnya. Lebih memukau pandangan lagi adalah bahagian siling yang diliputi anyaman buluh yang berwarna keemasan pada waktu malam, menyelahkan lagi ciri-ciri seni bina Kemalayuan masjid ini. Sebuah ruangan khas juga akan diwujudkan bagi menerangkan sejarah dan konsep mengenai masjid ini. Siapnya kerja pemuliharaan masjid ini pastinya memberi lembaran baharu dalam sejarah kewujudan Masjid Al-Qadim yang berusia lebih 160 tahun ini. Selain kerja pemasangan hiasan dalaman, apa yang lebih penting adalah usaha mengukuhkan kembali struktur binaan masjid ini agar ia terus kukuh untuk tatapan generasi-generasi akan datang. Saya Muhammad Al-Hadi Syamsawi, Berita RTM. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma. Beberapa langkah mitigasi dirangka Melaka dalam berdepan risiko peningkatan kes COVID-19 pasca sambutan Aidilfitri. Sekiranya ia berlaku, kerajaan negeri optimis mampu mengawalnya berdasarkan kadar vaksinasi yang tinggi. Exco Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh memaklumkan pesakit COVID-19 semasa yang dilaporkan hanya melibatkan kategori 1 dan 2. Jumlah jangkitan juga adalah terkawal. Bagaimanapun beberapa langkah perlu diambil pihaknya sekiranya kes melonjak. Kita pun kalau jika kes meningkat baik, pihak kerajaan negeri Melaka kita bersedia, dan juga kita dah ada plan mitigasi. Ada 2 plan mitigasi. Salah satunya adalah menjadikan kluster hospital COVID di hospital daerah ni jika meningkat naik. Jika tidak, kita hanya menggunakan Kolej Jururawat sebagai pengganti PKRC MITC yang telah kita tutup sebelum ni. Beliau berharap orang ramai kekal mengamalkan kawalan kendiri dan patuh SOP pencegahan bagi mengelak peningkatan kes. Ini mengenai situasi banjir di Pontian, Johor. Penduduk terjejas kekal 168 orang. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan 31 keluarga itu ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS. 117 penduduk Kampung Jaya sepakat ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Sri Bunian, manakala 19 penduduk Kampung Sri Segambut berlindung di PPS SJK Melayu Raya. Di Kampung Bukit Panjang pula, 32 penduduk menjadikan PPS SK Sri Bukit Panjang sebagai tempat berteduh. Operasi pemantauan di PPS dan lokasi banjir dilakukan Angkatan Pertahanan Awam, Rela, Polis dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sambutan Syawal yang memasuki hari keempat menyaksikan warga kota kembali ke ibu negara secara beransur-ansur. Itu antara perkongsian dari Kuala Lumpur bersama Suhil Muhammad Nur. Su, teruskan dengan laporan. Baik, Sahih. Masih dalam suasana raya, tinjauan kru RTM pagi tadi di sekitar lokasi tumpuan mendapati masih banyak premis di sekitar ibu negara belum beroperasi. Jalan Tuanku Abdul Rahman yang sering menjadi tumpuan membeli belah juga lengang. Tak ada, sikit je nak beli baju je kan. Tak sempat. Ramai orang tak tahan makcik. Kan buat jatuh. Ini ada kesempatan nampak lengang kan boleh bagi.
Tak boleh, bulan puasa tak boleh. Jalan jam. Sebab hari ni kereta pun tak ada, dah boleh masuk. Ada tak sempat. Raya tak ready kan. Barang-barang. Biasalah langsir semua tu nak beli balik. Menurut penyelia sebuah premis pakaian, Anissa Abdul Rahman, premisnya yang beroperasi pada 1 Syawal lalu turut diserbu pengunjung. Ramai juga lah masa 1 Syawal tu, ramai juga yang datang sebab diorang tak sempat nak beli baju raya malam tu kan, terkejut semua. Masa 1 Syawal tu memang ramai yang beli. Saudara, susulan masih banyak premis belum beroperasi, kedai mamak turut menjadi tumpuan warga kota. Sebenarnya saya dah round dah tadi ni. Round sekitar-sekitar nak cari kedai makan lah kan. Ingat nak cari kedai Melayu. Rupanya raya ni tak ada Melayu yang buka kat KL ni. Yang ada mamak. Jadi tak ada pilihan. Mamak lah jawabnya. Sebabnya dah puas dah makan kat rumah kan, dengan lemang ketupatnya. Jadi sekarang saya terpaksa pergi makan kat bandar kan, kat kedai-kedai Melayu semua tak ada, yang ada kedai mamak je. Jadi terpaksa lah makan kat sini. Saya pergi mamak ni beli nasi berani je. Nasi putih tak ada. Nasi berani gitu, ayam berani mahal-mahal sikit lah, tapi boleh buat kan. Tapi dah tak minat makan rendang semua kan. Ini je lah. Ni pun beli untuk kawan-kawan juga ni. Kawan-kawan order. Di Putrajaya, kaunter-kaunter perkhidmatan kerajaan yang beroperasi semula hari ini kembali menerima kehadiran orang ramai. Tinjauan RTM mendapati mereka mula berurusan seawal jam 8 pagi. Saya datang sini dengan suami betul untuk renew pasport. Alhamdulillah kaunter buka hari ini. Saya datang start daripada pukul 8 pagi tadi. Alhamdulillah urusan sangat menyenangkan lah. Kalau ini sudah buka, kira kita senang sikit lah. Sebab tak payah tunggu-tunggu dengan online ke apa ke. Terima kasih kepada pegawai yang juga sanggup cuti sekejap je untuk bagi peluang kepada rakyat Malaysia yang lain yang saya rasa semua setengah excited nak keluar untuk berjalan-jalan. So saya terima kasihlah kepada pihak immigration dan jabatan. Saya bersyukurlah kerana kaunter dah buka hari ini walaupun masih berhari raya. So saya ambil kesempatan dengan anak saya untuk datang ke sini. Ada juga yang masih bercuti dan mengambil peluang menyelesaikan urusan mereka di kaunter terlibat. Saya datang dari pagi, sekarang kaunter buka. Senang berurusan kalau kaunter buka walaupun time perayaan. Beberapa premis perniagaan dan makanan juga dikunjungi orang ramai sejak 9 pagi. Masa raya kedai telah tutup, buka je. Dari pukul apa? Pukul apa? 8, pagi 8 lebih, tutup malam 9. Orang ramai tak? Tak ada ramai, sikit saja. Hari ini? Hari ini sikit okey lah. Kerajaan sebelum ini bersetuju mengubah tarikh cuti Hari Pekerja kepada 4 Mei susulan pengisytiharan perayaan Aidilfitri Isnin lepas. Kuala Lumpur, sinonim sebagai kota yang rancak dengan pelbagai aktiviti, mendapat jolokan ibu kota yang tidak pernah tidur. Suasana meriah menjadi sepi ketika COVID-19 melanda 2 tahun lalu. Faizal Jamal meninjau kemeriahan semula ibu negara yang kembali menyala. Kira-kira 2 tahun Kuala Lumpur sunyi atau mungkin kurang ceria daripada sebarang aktiviti waktu malam akibat COVID-19. Tetapi kini selepas banyak kelonggaran diberi, selain kita sedang pun memasuki peralihan ke fasa endemik, pelbagai aktiviti mula mengisi kemeriahan waktu malam di ibu kota. Pada waktu malam, setiap pelosok ibu kota dipenuhi pelbagai aktiviti. Tiadanya kesesakan trafik memudahkan aktiviti kekeluargaan sambil menenangkan fikiran dan menghilangkan kesunyian. Pengunjung dari luar Kuala Lumpur pula memanfaatkan kemeriahan suasana
dengan aktiviti membeli belah di lokasi tumpuan. Okey lah, sebab start dari Mei sekarang semua sudah longgar sikit kan. So nampak macam ni semua meriah. So best lah itu. Harap iaitu kluster dia cepat endemik lah sekarang. Kalau dia cepat endemik, lepas tu semua balik kepada asal itu lagi best lah. It's bagus sebab our kesihatan mental, kesihatan emosi semua ada perubahan yang bagus untuk semua orang lah, especially budak-budak sebab mereka banyak kekurangan dalam 2 tahun ni. So this is a perubahan yang bagus untuk mereka lah. Sebenarnya masa diorang ni kecil-kecil dulu, kami selalu datang ke dataran mereka ni lah tengok bendera besar ni. So bila dah ada cucu-cucu ni kan, so nak bawa diorang ke sini lah. Selain riadah, lokasi makanan popular yang menyelerakan turut menjadi tumpuan sambil menikmati persembahan penghibur jalanan atau baskers untuk santapan halua telinga. We miss that to see the local talent, you know, the local talents. You really have a good talent and give us a good time while we eating and hanging out with our friend. We really miss that back then, but now we're able to see them again and enjoy the music and have a good time with our friend. Industri sendiri lah, macam saya pun job kadang-kadang tak ada. Jadi bila sekarang ni dah open balik, saya pun boleh berlakon, saya pun boleh berkarya balik, dan basker-basker pun boleh cari makan, food truck boleh beroperasi. Itu yang kita nak lah. Kalau boleh, kita tak nak terperangkap lagi lah macam dulu-dulu kan. Itu yang terbaik lah, terbaik. Kita pun kalau boleh orang kata nak menjana ekonomi untuk akan datang ni lagi bagus lah. Susulan kelonggaran pada fasa peralihan ke endemik bukan alasan untuk disalahguna tanpa kawalan. Terus jaga kesihatan dan elak jangkitan. Jangan sampai jadi seperti burung di dalam sangkar, ada segala-galanya tetapi tidak boleh ke mana-mana. Kepada warga kota, selamat beriadah tetapi jangan mengundang padah. Faisal Jamal, Berita RTM. Dua suspek warga tempatan yang diburu bagi membantu siasatan berhubung kejadian kes tembak di sebuah hotel di Bukit Bintang pada Selasa lepas berjaya ditahan semalam. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim berkata, kedua-dua suspek berusia 47 dan 51 tahun itu diberkas dalam serbuan di Puchong. Penahanan terbaru itu menjadikan kesemua 3 suspek telah ditahan bagi membantu siasatan. Polis turut merampas 2 pucuk pistol, satu daripadanya dipercayai digunakan dalam kejadian tersebut. Kita telah berjaya menjumpai dan merampas 2 pucuk pistol. Satu jenis .38 dan satu lagi jenis semi-auto Barita. Dan kita percaya, pihak Polis Kuala Lumpur percaya yang kita telah berjaya menyelesaikan kes ini, dan sekarang ini kita menjalankan siasatan untuk melengkapkan siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasatan. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri perkongsian bahan berita dari Kuala Lumpur. Kembali bersama Sahi untuk berita wilayah selanjutnya. Terima kasih, Su. Persiapan menjelang Sukan SEA 2021 Hanoi, Vietnam, skuad futsal lelaki negara memiliki ramuan tersendiri untuk menghadapi tamasya kali ini, terutamanya berdepan juara bertahan Thailand dalam aksi pembukaan peringkat kumpulan. Ketua Jurulatih Chew Chun Yong berkata, beberapa kelemahan ketara ketika kejohanan futsal Piala AFF baru-baru ini telah dikenal pasti dan sedang diperbaiki. Jelas Chun Yong, beberapa aksi persahabatan di Ho Chi Minh City, Vietnam juga akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi merangka taktikal sesuai menjinakkan pencabar utama seperti Thailand dan Indonesia. We lost to Thailand and Indonesia. I think this is another platform and another competition for us to take. I don't say it's revenge, but for us to gain back the winning game, and especially against Thailand the first game. So players are looking forward with the winning mentality. Hope can overcome Thailand during the first game.
Dalam skuad kali ini, Chun Yong telah memanggil Syed Aizat Daniel Syed Nasir dan Akil Khalis Adi Khairus bagi memperkuatkan cabaran pasukan. Dalam acara futsal nanti, Malaysia dijadual bertemu Thailand pada 11 Mei, diikuti Vietnam 14 Mei, Indonesia 16 Mei dan Myanmar 20 Mei. Sementara itu, Kapten skuad futsal lelaki negara Muhammad Khairul Effendi Muhammad Bahrain menyifatkan Tamasya Sukan C kali ini sebagai pentas kebangkitan terbaik. Ia selepas kempen mengecewakan semasa kejuaraan futsal Piala AFF di Thailand bulan lalu. Dah buatlah few like macam coach dah training, few like macam apa yang kita orang kena buat nanti sebab kita orang punya first game nanti Thailand kat sana. So insyaAllah untuk kita orang menang tu boleh dikatakan agak orang kata suka, tapi kita orang insyaAllah kita akan bagi yang terbaik lah sebab masa last game kita jumpa dengan diorang tu kita ada chances untuk kita sempat leading dengan diorang. So hopefully by this game kita buat upset lah nanti insyaAllah. Syurga membeli belah Perlis. Padang Besar kembali menyawa selepas lebih 2 tahun sunyi akibat COVID-19. Ia dimeriahkan lagi dengan sambutan Aidilfitri tahun ini yang diraikan dalam fasa peralihan ke endemik. Tinjauan RTM mendapati lokasi itu kembali menjadi tumpuan ramai. Kebanyakan daripada mereka ni ambil kesempatan lah untuk datang membeli belah di Padang Besar ni, dan keadaan pada hari ini nampaknya memang pengguna beramai jugalah, dan barang-barang pun banyak yang banyak pilihan lah. Kemeriahan itu juga memberi kelegaan buat mereka yang berniaga di situ. Beroleh rezeki yang lebih lah dengan selepas raya ni orang semua datang kan, so, jadi kita pun para peniaga rasa happy lah dengan sebelum ni sedia maklum yang kurang orang datang ke arkad terutama di pasar Padang Besar. So kan ramai orang dah balik raya, balik kampung, dan tahun ni baru kita boleh raya kat sini kan. So alhamdulillah lah setakat lah memang ramai lah berkunjung kat sini. Peniaga berharap kemeriahan di situ berterusan sekaligus mengembalikan sumber pendapatan mereka. Rumah terbuka menghimpunkan aneka juadah yang dihidangkan kepada tetamu yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan latar belakang. Ikuti laporan wartawan Fakhrul Razi Ismail yang menghadiri salah satu rumah terbuka di Sek, Kedah. Rumah terbuka menjadi tempat buat keluarga Malaysia kembali bersua, bertukar cerita dan saling mengenal budaya. Rata-rata yang saya temui begitu teruja kerana rindu untuk menghadiri rumah terbuka. Perasaan teruja lah sebab 2 tahun kita dapat meraihkan Hari Raya macam ni. Happy lah kalau macam ni. Dapat jumpa kawan-kawan lama, family, terutamanya family lah sebab lama tak jumpa kan. So dapat balik kampung ni, rasa bahagia. Ramai tetamu ni yang untuk melepaskan rasa rindu pada pemimpin dan kepada untuk menjumpa rakan taulan sahabat andai, nak bersalam-salaman. 2 tahun kita ni dalam keadaan beraya, tapi beraya acara di rumah ni merupakan satu perayaan yang sungguh-sungguh memberi makna kepada kita kerana selama 2 tahun kita tidak dapat bersama-sama meraihkan hari raya yang seperti mana kita sambut sebelum-sebelum ini. Kita dapat berhari raya, dapat bermaaf-maafan, dapat menghubungkan silaturahim di antara kita. InsyaAllah semoga hari raya atau rumah terbuka ini kita dapat menjalinkan hubungan di antara kita. Ramai dah rindu ni, lama nak raya ni. Inilah saat-saat yang amat dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, khususnya umat Islam, untuk meraihkan Hari Raya Aidilfitri dalam suasana yang cukup meriah. Apa yang penting, jaga SOP, kita jaga kita. Fakhrul Razi Ismail, RTM.
Aidilfitri kali ini pasti ada kisah dan hikmah berbeza buat semua orang. Apatah lagi selepas 2 tahun menjalani kehidupan mencabar bersama COVID-19. Di Sabah, 2 veteran anggota Tentera Malaysia ATM menerima bantuan rumah. Serina Olivia Chong ada laporannya. Yasa Siat, 61 tahun, yang sebelum ini tinggal di rumah setinggan, kini mempunyai rumah di atas tanah sendiri. Turut menerima bantuan sama daripada Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia, JFATM, Indom Baulun, 72 tahun. Mereka menyifatkan rumah tersebut sebagai hadiah Syawal selepas melalui kesukaran berganda. Membenarkan saya rumah untuk kediaman keluarga. Sebelum ini saya tinggal di rumah di Sembulan, iaitu di penempatan setinggan. Jadi dari itulah saya punya pengarah JEP membenarkan saya pindah. Saya sangat-sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana inilah rezeki anak-anak serta keluarga. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, bersyukur kerana memberi rezeki kepada saya, membagi rumah bantuan daripada veteran. Syukur kepada Tuhan. Kunci rumah kedua-dua veteran ATM tersebut diserahkan Panglima Brigade Kelima Infanteri Malaysia, Brigadier Jeneral Saiful Bahari Zainal. Pertama, kita memang menggalakkan semua veteran ini berdaftar. Kita menggalakkan mereka berdaftar. Kepada yang tidak mendaftar, kita menggunakan ahli-ahli lah. Ahli-ahli akan bergerak mencari mereka, menggunakan persatuan dan kenal pasti betul-betul apakah bentuk bantuan selain daripada rumah dan bantuan lain juga kita ada, dan kita berharap mereka-mereka ini tidak terus tertinggal ataupun tidak terus terabaikan. Memang kita dah dipilih 2 buah rumah lagi yang akan dibina oleh pihak SPMB. Yang 2 orang tu kita bagi pula kepada Balu, dan 2 orang tu adalah Balu veteran lah. Satu di Tambunan dan satu lagi di Kunak. Untuk tahun ni lah, by this year akan siap. Kepada semua warga Angkatan Tentera Malaysia yang bertugas di perbatasan negara pada musim perayaan Hari Raya Aidilfitri, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Laporan Serina Olivia Chong, RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Teruskan amalan menjaga SOP ketika melakukan aktiviti kunjung-mengunjung. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Rio sekampung dah terasa tersenyum riang ayah bonda. Ingat masa dulu-dulu agak indah waktu itu. Encik abang nak ke mana? Sedundun berteluk belanda. Encik adik apa kurang? Sepasang berkebaya panjang. Jom kita ramai-ramai sudah menunggu sahabat handai. Semoga hari raya, semoga kami untuk semua. Rio sekampung dah